Okey, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fazil bin Aulia, nombor matrik 260028. Apa yang ingin saya kongsikan di dalam subjek Perlembagaan Malaysia pada kali ini adalah konsep dan pelaksanaan federalisme di Malaysia. Okey, sedikit pengenalan. Perlembagaan Malaysia sebenarnya ditakrif sebagai satu dokumen undang-undang bertulis yang dibentuk berasaskan kepada dua dokumen sebelumnya, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 dan Perlembagaan Kemerdekaan 1957. Perlembagaan Malaysia telah digubal berdasarkan nasihat daripada Suruhanjaya RIT yang telah melakukan kajian dalam tahun 1956. Perlembagaan berkenaan berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Perlembagaan Persekutuan digubal oleh Suruhanjaya RIT yang diketuai oleh Lord Reed, Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, Australia, Bimalik dan Hakim Abdul Hamid. Perlembagaan Persekutuan yang asal mengandungi 14 perkara dengan 181 perkara, tetapi pada tahun 1984 pindaan telah dibuat dengan menambah satu lagi bahagian dengan 2 perkara, menjadikannya 15 bahagian dengan 183 perkara. Perlembagaan juga dikenali sebagai suatu kumpulan peraturan atau set undang-undang utama yang menentukan sistem kerajaan, pembahagian kuasa, peranan dan fungsi organisasi tertinggi negara, hak-hak rakyat dan pelbagai perkara yang lain. Perlembagaan juga merangkumi suatu dokumen undang-undang tertinggi yang menjadi rujukan pemerintahan negara. Ia juga dikenali sebagai sumber perundangan atau sumber rujukan perundangan tertinggi negara. Konsep ketertinggian perlembagaan ialah tiada undang-undang lain yang boleh mengatasi perkara-perkara dalam perlembagaan. Dengan adanya perlembagaan sekaligus menjadi asas yang sangat penting dalam memastikan keadilan, kerjasama, kesepakatan dan peranan yang dimainkan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Struktur rancangan penubuhan Persekutuan Malaysia sebenarnya tercetus selepas terbentuknya negeri-negeri Melayu bersekutu pada tahun 1874 sehingga tahun 1961 selepas pembentukan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Perkembangan dari tahun 1883 hingga tahun 1961 menunjukkan idea penggabungan Tanah Melayu dan Tanah Jajahan British di Borneo yang merangkumi Sabah, Sarawak dan Brunei. Bukanlah perkara yang muncul secara tiba-tiba selepas kemerdekaan Tanah Melayu pada tahun 1957. Dokumen rasmi dan laporan perbincangan antara pihak British, wakil Tanah Melayu dengan wakil Sabah dan Sarawak kesemuanya menunjukkan bahawa kedudukan Sabah dan Sarawak serta negeri-negeri Melayu Semenanjung setaraf sebagai anggota persekutuan. Pada awal tahun 1960, idea penubuhan Persekutuan Malaysia didasari oleh 4 faktor utama, iaitu ancaman komunis di Singapura, keseimbangan kaum, kemajuan ekonomi bersama dan mempercepat proses kemerdekaan Singapura, Sabah dan Sarawak. Okey, di sini sedikit pelaksanaan yang berlaku di Malaysia. Sistem federalisme menjadi pilihan beberapa negara yang mendapat kemerdekaan selepas Perang Dunia Kedua. Federalisme yang terbentuk selepas Perang Dunia Kedua mempunyai ciri-ciri federalisme moden, iaitu ada perwakilan daripada negeri di Kerajaan Persekutuan Pusat. Perlembagaan negeri adalah seperti yang diperuntukkan. Ketiga, peruntukan pembahagian kuasa tertentu kepada kerajaan pusat dan membiarkan kuasa selebihnya kepada negeri. Keempat, kuasa utama yang dipegang oleh kerajaan pusat. Kelima, jaminan kerajaan pusat bahawa tidak diskriminasi dalam hubungan dengan negeri. Keenam, jaminan terhadap diskriminasi agama adalah hubungan dengan negeri. Ketujuh, peruntukan kewangan. Kerajaan pusat dan kerajaan negeri diberikan kuasa bersama untuk mengenakan cukai. Ke-8, jaminan hak fundamental individu iaitu pembahagian kuasa. Ke-9, kemasukan wilayah negeri baharu. 10, kewujudan Mahkamah Agung pada peringkat pusat yang mempunyai tanggungjawab khusus untuk menangani isu-isu yang timbul daripada perlembagaan dan undang-undang.
persekutuan atau undang-undang negeri. Dan yang ke-11, pindaan perlembagaan sama ada melalui 2/3 majoriti dalam parlimen atau melalui konvensyen rakyat dengan mendapatkan 2/3 majoriti daripada Dewan Undangan Negeri. Itu adalah antara ciri-ciri federalisme yang federalisme moden. Ciri federalisme moden ini boleh didapati dalam beberapa persekutuan negara Commonwealth iaitu India, Pakistan dan juga Bangladesh. Syed Faruqi pada tahun 2008 berpendapat bahawa sebuah persekutuan ialah sebuah negara yang mempunyai ciri berikut. Pertama, beberapa buah negeri atau wilayah. Kedua, kerajaan berlapis. Ketiga, kerajaan negeri, wilayah dan separa autonomi dan tidak lebih rendah daripada kerajaan pusat. Keempat, pembahagian kuasa antara kerajaan-kerajaan. Kelima, ketuhanan perlembagaan. Keenam, kuasa semakan kehakiman oleh Mahkamah Tertinggi Persekutuan apabila berlaku konflik antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ketujuh, pindaan perlembagaan. Dalam persekutuan sebenar, negeri atau wilayah mempunyai pengaruh besar dalam proses pindaan perlembagaan. Ke-8, status sama rata antara negeri dan juga wilayah. Itu adalah antara ciri yang ada dalam persekutuan. Perbandingan antara ciri federalisme moden dengan ciri federalisme Malaysia melalui perlembagaan persekutuan. Pembahagian kuasa antara beberapa peringkat kerajaan. Pemerintah setiap negeri adalah berdaulat dan mempunyai Dewan Undangan Negeri dan perlembagaan sendiri. Setiap negeri mempunyai kaki tangan awam tersendiri melainkan Melaka, Negeri Sembilan, Perlis dan juga Pulau Pinang. Perkara dalam bidang kuasa Parlimen dan Dewan Undangan Negeri termaktub dalam jadual ke-9 dan terakhir, perkara dalam bidang kuasa persekutuan dikendalikan oleh Mahkamah Persekutuan, manakala perkara syariah dikendalikan oleh Mahkamah Syariah pada peringkat negeri. Okey, pelaksanaan di Malaysia dari segi pemerintahan. Di Malaysia, pembahagian kuasa antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri telah diperuntukkan dengan jelas dalam bahagian 6 perkara 73 hingga 95E dan jadual ke-9 perlembagaan. Selain itu, khusus bagi negeri Sabah dan Sarawak, perlindungan tambahan telah diberikan kepada negeri ini seperti yang termaktub dalam bahagian 12A, iaitu perlindungan tambahan bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak di dalam perlembagaan persekutuan. Hal ehwal luar negeri, pertahanan keselamatan dalam negeri dan juga pentadbiran keadilan, kewarganegaraan, perdagangan dan perindustrian yang telah dianggap perkara penting tertakluk dalam bidang kuasa kerajaan pusat. Manakala bidang kuasa kerajaan negeri pula adalah berkaitan hak kemajuan sumber alam seperti tanah, pertanian dan perhutanan. Okey, kedua-dua kerajaan pusat dan kerajaan negeri mempunyai hak untuk meluluskan undang-undang ke atas perkara-perkara dalam senarai masing-masing. Walau bagaimanapun, dalam sistem persekutuan di Malaysia, seperti yang dinyatakan sebelum ini, sebahagian besar daripada kuasa itu adalah dipegang oleh kerajaan pusat dan bukan oleh kerajaan negeri. Perkara 74 memperuntukkan bahawa Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai mana-mana perkara yang disebutkan dalam senarai persekutuan atau senarai bersama atau sebagaimana yang selainnya diperuntukkan oleh perlembagaan. Perkara 75 pula, jika mana-mana undang-undang negeri adalah berlawanan dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah digunakan dan undang-undang negeri itu hendaklah terbatal setakat mana ia berlawan dengan undang-undang persekutuan. Ini jelas menunjukkan bahawa kerajaan pusat adalah lebih kukuh berbanding dengan kerajaan negeri. Perkara 76 pula yang memperuntukkan bahawa Parlimen boleh membuat undang-undang mengenai apa-apa perkara yang disebutkan dalam senarai negeri jika ia melibatkan sebarang perjanjian antara persekutuan dan negeri lain atau keputusan sebarang badan antarabangsa yang dianggotai oleh persekutuan, atau jika berlaku persamaan undang-undang antara dua atau lebih negeri, atau jika diminta berbuat demikian oleh mana-mana negeri. Berlainan pada negeri Sabah dan Sarawak, ini dapat dilihat dalam perkara-perkara 95B, 95C dan 95D Perlembagaan Persekutuan. Dari segi pelaksanaan di Malaysia, dari segi sudut keuangan, bahagian
Tujuh, perlembagaan memperuntukkan sumber-sumber hasil yang terpenting kepada kerajaan pusat kecuali hasil tanah dan hutan. Kerajaan pusat juga adalah pihak yang mempunyai kuasa mengutip hamper semua cukai utama, iaitu Perkara 96. Hak negeri untuk membuat pinjaman kewangan dengan institusi luar adalah tidak dibenarkan, melainkan sama ada dengan kerajaan pusat atau bank-bank dalam negara yang dibenarkan oleh kerajaan pusat, iaitu termaktub dalam Perkara 111 Perlembagaan Persekutuan. Bagi negeri-negeri Sabah dan Sarawak, kuasa meminjam adalah tertakluk kepada peruntukan Perkara 112B yang menyatakan kedua-dua negeri tersebut boleh membuat pinjaman sekiranya bank negara meluluskan pinjaman tersebut. Sekiranya peruntukan kewangan dari kerajaan pusat tidak mencukupi, maka pihak berkuasa negeri boleh meminta peruntukan tambahan. Kerajaan pusat pula hendaklah mempertimbangkan permohonan ini dan meluluskan pemberian geran tambahan sekiranya difikirkan wajar. Ini boleh dilakukan di bawah peruntukan Perkara 109-3-5 dan -6 Perlembagaan Persekutuan. Maka jelaslah bahawa kerajaan pusat mempunyai kuasa kewangan yang besar dan keadaan inilah yang menjadikan pergantungan kerajaan negeri kepada kerajaan pusat begitu besar dan tinggi sekali. Memandangkan pembahagian kewangan adalah lebih kepada kerajaan persekutuan, maka berkemungkinan sekali senjata ini digunakan oleh kerajaan pusat untuk menakut-nakutkan kerajaan negeri supaya tidak membantah kerajaan pusat dan mengikut sahaja polisi persekutuan yang tidak boleh diketepikan sama sekali. Pergantungan kewangan negeri sebagaimana yang diterangkan menyebabkan amat sukar bagi sebuah negeri yang kerajaannya dikawal oleh sebuah parti pembangkang yang berlainan dari parti pemerintah di peringkat pusat mendapat kerjasama dan peruntukan kewangan sewajarnya dari parti yang memerintah di peringkat pusat. Malaysia tidak sepenuhnya mengamalkan sistem federalisme kerana pembahagian kuasa dan kewangan yang tidak seimbang yang menyebabkan negeri-negeri menjadi terlalu bergantung kepada kerajaan persekutuan. Di sini saya juga ingin berkongsi tentang kekuatan dan juga kelemahan sistem federalisme di Malaysia. Okey, kekuatan sistem federalisme di Malaysia ialah menjamin kestabilan negara dengan menentukan rangka dan bentuk pentadbirannya, menjamin kecekapan, kejujuran, keadilan, ketelusan serta kelincinan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah kerajaan, menjadi panduan kepada pemerintah supaya pemerintahannya menepati aspirasi rakyat, menjamin taat setia rakyat kepada negara. Itu adalah perkara yang paling pentinglah. Mengekalkan identiti negara dan bangsa Malaysia kerana seseorang yang mempunyai kelayakan negara lain akan dilucutkan kewarganegaraannya. Menjamin hak asasi dan kebebasan rakyat. Setiap warga negara mempunyai hak asasi dan kebebasan seperti berpersatuan, beragama dan memiliki harta. Perkara 153 memperuntukkan peranan Yang di-Pertuan Agong dalam menjaga dan memelihara hak istimewa serta kedudukan orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah. Antara kekuatan yang lain menjamin kerjasama, kesepakatan, keadilan dan kepentingan bersama kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Menjadi rujukan utama dalam penggubalan undang-undang persekutuan dan negeri. Perlembagaan negeri tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia. Menjamin kedudukan hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera di Sarawak dan Sabah agar tidak dipersoalkan. Jaminan ini ditetapkan oleh Perlembagaan Malaysia sebelum Sarawak dan Sabah menyertai Persekutuan Malaysia lagi. Antara kelemahan sistem federalisme di Malaysia, ianya adalah berpunca daripada dua aliran yang mempunyai pandangan berbeza, mempunyai demokrasi serta mengandaikan bahawa sesuatu yang mustahil diwujudkan sistem pemerintahan yang berdasarkan ideologi persekutuan tulen, manakala ada yang bersetuju bahawa amalan ini dapat dicapai melalui kritikan serta memberi kuasa kepada golongan tertentu. Kebebasan perlu dikawal oleh pihak berkuasa. Sistem federalisme bukan bentuk pemerintahan majoriti seperti diisyaratkan dalam ciri-ciri asas demokrasi, kerana ia tidak wujud demokrasi seperti perhimpunan perwakilan, pilihan raya dan melibatkan persaingan antara kumpulan berkepentingan.
Kelemahan lain yang boleh dilihat, selain itu, kebebasan dalam sesuatu perkara dihadkan kerana adanya peraturan untuk mengawal tindakan tersebut serta memudahkan perebutan kuasa antara kumpulan atau parti politik. Akibat dari itu, menimbulkan perpecahan rakyat kerana demokrasi memberikan kebebasan berpolitik. Okey, masalah yang timbul di kalangan pemimpin yang dipilih oleh rakyat tidak peka untuk menyelesaikan masalah yang timbul dan tidak mementingkan kebajikan rakyat kerana mementingkan kerenya. Pada pendapat saya juga, peranan penting pelaksanaan federalisme di Malaysia secara kesimpulannya, peranan penting pelaksanaan federalisme di Malaysia tidak dapat dinafikan kerana sebagai struktur yang boleh menjadi ikutan, ia tidak mungkin akan luput di telan zaman. Asal-usul politik sistem persekutuan ini hanya akan berterusan sekiranya pihak-pihak yang seharusnya menegakkan dan mengamalkan, menghormati dan memahami erti kewujudan sesebuah negara persekutuan. Berdasarkan Colin Munro 1975, corak pemerintahan yang adil dan saksama merupakan suatu tata cara perlakuan yang fleksibel dan sepatutnya di negara-negara yang mempunyai peruntukan perlembagaan yang bertulis, maka sepatutnya diberi peranan yang lebih besar. Namun demikian, jika corak pemerintahan persekutuan ini dimanfaatkan untuk merealisasikan pelaksanaan dan kerajaan terkawal, ianya juga akan membantu menjelaskan lagi peranan semua pihak dalam kerajaan, khususnya tentang tanggungjawabnya perlembagaan. Terima kasih.